Luxor, antara bandar utama Mesir. Ia terletak di tebing timur Sungai Nil, kira-kira 800 km di selatan Kahirah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu dalam satu lagi episod Jejak-Jejak Rasul. Dan seperti biasa, kami akan membawa anda berkongsi pengalaman menjejaki kesan dan peninggalan para anbiya dalam usaha mereka mengembangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat apa yang menarik hari ini. Bandar ini menyimpan kesan-kesan pemerintahan Fir'aun, sama ada di bandar Luxor sendiri ataupun di Valley of the Kings atau Wadil Muluk yang bermakna lembah raja-raja. Yeah, for Luxor City. Straight, brother, eh? Straight. Destinasi kami di Luxor ialah tempat ini. Struktur-struktur seperti ini dibina oleh Fir'aun Mesir sebagai tempat beribadat, lambang kekuasaan dan untuk mempengaruhi rakyat. Bangunan ini ialah kuil dan ia disempurnakan pembinaannya oleh Ramses II yang dikenali dengan nama Kuil Luxor. Kawasan kuil ini dipagari kerana kerja-kerja pemeliharaan sedang giat dijalankan oleh kerajaan Mesir. Bangunan ini menceritakan kehebatan dan kegemilangan Fir'aun yang pernah memerintah Mesir purba. Setelah kedatangan Islam, ada sebuah masjid yang dibina di bahagian tengah kuil ini. Menurut penduduk tempatan, ia dibina oleh seorang pemimpin tarikat Islam yang terkenal, Abdul Hajjaj, kira-kira 600 tahun yang lalu. Rajab Said, Hamdi Said dan Badawi Ahmad, kanak-kanak jati kampung Baarat di tebing barat Sungai Nil di Luxor. Mereka meneruskan tradisi Mesir purba, mencari cebisan-cebisan daun pokok untuk dijadikan kertas. Ini ialah pohon papyrus. Masyarakat di zaman Fir'aun menggunakan daun papyrus yang dikeringkan sebagai kertas tulisan dan lukisan. Sejarah Mesir purba sebahagiannya tercatat di atas daun-daun papyrus. Mesir tua memasuki zaman sejarah 3.500 tahun lalu. Segala-galanya tercatat dalam bentuk penulisan. Tanpa papyrus, kita mungkin tidak mendapat maklumat mengenai sejarah mereka. Hari ini, daun papyrus digunakan untuk melukis semula tulisan-tulisan hieroglifik purba dan dijadikan bahan cenderahati. Sesungguhnya Allah mencipta bumi dengan segala isinya untuk digunakan bagi tujuan kebaikan. Dan Allah mengurniakan manusia dengan kecerdikan akal supaya dengannya manusia boleh berfikir. Namun, sejarah membuktikan bagaimana keangkuhan menjadikan manusia mudah kufur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Tamadun manusia yang hebat pastinya tidak dapat menandingi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kepada semua yang dapat dilihat dan dinikmati di alam ini. Tempat ini dinamakan Wadil Muluk yang bermaksud Valley of the Kings atau Lembah Raja-Raja. Setiap hari,
yang dikunjungi ribuan manusia dari segala ceruk rantau dunia. Tapi ia tidaklah menghairankan kerana tempat ini ialah kawasan perkuburan Fir'aun Mesir. Di sini kawasan ini dikenali dengan nama Wadi Muluk ataupun Lembah Raja-Raja ataupun Valley of the King. Kerana di sinilah dikebumikan Fir'aun yang telah meninggal dunia ataupun yang telah mangkat. Dan di sinilah juga dikebumikan dua Fir'aun yang terkenal yang dikatakan sezaman dengan Nabi Allah Musa AS. Sama ada Ramses II atau anak dia yang dikatakan memburu Nabi Musa semasa menyeberangi Laut Merah, dan kita dapati bahawa dia telah dia telah mati lemas di dalam Laut Merah, dan mayatnya telah dibawa kemari selepas ditahnik ataupun diaikrafkan dan dikebumikan di dalam. Jadi ada orang kata tempat ini ada 5,000 tahun. Ya, lebih daripada 4,000 tahun lah, hampir 5,000 tahun lah. Tapi cuma dua, Ramses I dengan anak dia yang ada kaitan dengan Nabi Musa. Ya. Di atas ni Ustaz. Ya, kita akan pergi ke tempat Kubur Fir'aun tersembunyi di dalam kawasan yang digali oleh rakyatnya bertahun-tahun lamanya. Tomb of Merenpetah. Merenpetah ni dia merupakan Firaun yang keempat lah daripada keluarga ke-19. Dan kita dapati bahawa dia merupakan perkuburan yang terbesar lah di kawasan ini. Dan Ini first chamber pertama dia. Itu yang ni dia punya kawasan perkuburan. Perkuburan ini dibina dengan beberapa bahagian yang berlainan. Tempat ini dipercayai pernah menyimpan jasad Merenpetah, anak kepada Ramses II, bapa angkat Nabi Musa AS. Semua ini ialah lukisan-lukisan dan tulisan purba Mesir asal yang ditemui ketika kerja pemeliharaan dilakukan. Setiap lukisan-lukisan ini membawa makna tertentu. Tulisan yang berbentuk simbol dikenali sebagai tulisan hieroglifik. Betapa hebatnya orang Mesir purba dikurniakan Allah dengan kemahiran. Ada pendapat mengatakan Merenpetah bukan bapanya Ramses II yang mati lemas semasa mengejar Nabi Musa AS. Menurut pendapat ini, ketika Nabi Musa kembali ke Mesir setelah memperisterikan anak Nabi Syuaib AS, bapa angkat baginda Ramses II telah mati. Lalu Merenpetah dilantik sebagai Fir'aun. Kira-kira 100 meter dari pintu masuk ialah struktur berbentuk keranda ini. Kami difahamkan rakyat Fir'aun membina beberapa struktur seperti ini untuk mengelirukan musuh lokasi kubur sebenar Fir'aun. Ada pendapat mengatakan bahawa Yusuf AS telah memasuki Mesir di zaman pemerintahan keluarga Fir'aun ke-16 dan Fir'aunnya bernama Ababil I. Ini dibuktikan dengan terdapatnya satu papan tanda perkuburan yang disebut dengan nama Tutifara, dan Taurat menyebut dengan nama Tutifar Aziz Mesir. Begitu juga terdapat bukti yang menceritakan musim kontang yang melanda Mesir berlaku di zaman pemerintahan keluarga Fir'aun ke-17. Al-Quran dan Taurat dengan jelas menerangkan tentang tahun kemarau di Mesir. Dengan itu nyatalah bahawa kedatangan Yusuf AS ke Mesir, iaitu pada tahun 1600 sebelum Masehi, ialah zaman pemerintahan Ababi pertama. Inilah kubur yang pernah menyimpan jasad Merenpetah. Hari ini, mumia Merenpetah
diletakkan di dalam Museum Tahrir di Kahirah. Merenpetah ialah anak kepada Ramses II, Fir'aun yang telah menindas kaum Bani Israel, dan Nabi Allah Musa dilahirkan di zamannya. Ramses sangat memusuhi bangsa Asia dan memerangi mereka selama 7 tahun. Kaum Bani Israel ialah bangsa Asia yang menetap di Mesir. Fir'aun bimbang mereka akan menjadi pengintip dan memihak kepada musuhnya. Bilangan Bani Israel semakin bertambah dari masa ke semasa dan memenuhi daerah timur Mesir. Merenpetah adalah putra mahkota Mesir yang turut sama membantunya dalam pemerintahan sebelum dia mati. Merenpetah adalah anak ke-13 Ramses II daripada anak-anaknya seramai 151 orang. Semasa dilantik menjadi putra mahkota, usianya sudah lanjut. Kelihatan catatan-catatan dalam bentuk lukisan pada dinding perkuburan Fir'aun ini. The name of the king himself, Osir Matra Siti bin Ras, means Ramses the Great, Ramses II. And here the king himself, Ramses II, the two cartouches in front of Horakhti. The tomb considered the biggest tomb here in the valley, but I think many years ago, at the time of the ancient time, I think there is a big flood or something like that because we found the tombs full of the debris until now. Ancient time here, when the king ruled Egypt, for example, they start to cut the tomb. They start to begin to make the tomb for him. When the king, start to rule, they start to cut to make a tomb for the king. Even before he died. Yes. When he's died, everything stopped. Kesemuanya ada 62 kubur-kubur Fir'aun di kawasan ini. Dan kerja-kerja membina perkuburan ini dimulakan sejak Fir'aun ini mula memegang tahta sehinggalah mereka mati. Apabila mereka mati, kerja-kerja itu pun dihentikan. Pada hari ini, peninggalan sejarah yang berusia lebih 4,000 tahun ini menjadi tumpuan manusia dari seluruh dunia. Dan satu di antara dua Fir'aun ini, iaitu Ramses II ataupun Merenpetah, adalah Fir'aun yang dipercayai memburu Nabi Musa alaihissalam hingga ke Lautan Merah dan akhirnya mati lemas. Sebenarnya ada pengajaran di dalam ini semua. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam berjaya menentang keangkuhan Fir'aun dan akhirnya berjaya meneruskan dakwah Islamiah ke seluruh Mesir dan ke seluruh dunia. Dumyat, kira-kira 240 km atau 5 jam perjalanan dari Kahirah. Kami ke sini semata-mata untuk mengesan satu kawasan yang digelar pertemuan dua laut seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kawasan yang dimaksudkan ialah Rasul Bari yang bermaksud tanjung kira-kira 11 km dari Dumyat. Kisahnya bermula begini. Satu hari ketika Musa berpidato kepada kaumnya, Baginda ditanya adakah orang lain yang lebih berpengetahuan daripada Baginda. Nabi Musa menjawab, tiada. Allah tidak menyukai jawapan Musa yang seolah-olah berpuas hati dengan tingkat ilmunya. Allah menghantar Jibril untuk memberitahu Nabi Musa supaya belajar daripada seorang manusia alim yang boleh ditemui di pertemuan dua laut. Maka pergilah Nabi Musa AS merantau mencari tempat yang dimaksudkan bersama dengan Yusha bin Nun. Setelah jauh berjalan, mereka terasa letih. Lalu berehatlah mereka di atas batu karang. Kerana terlalu letih, mereka tertidur. Ketika itu turunlah hujan yang lebat. Dengan kuasa Allah, ikan yang mereka bawa hidup semula, lalu masuk ke dalam laut. Kisah ini seterusnya diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 62, mafhumnya. Tahukah apa yang telah terjadi tatkala kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupakan hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepadamu, melainkan syaitan. Dan ikan itu telah menggelunsur menempuh jalannya di laut dengan cara menakjubkan. Maka mereka pun kembali mencari tempat ikan itu menggelunsur dan mereka bertemu dengan apa yang diharapkan. Mereka pun bertemu dengan seorang tua yang kurus badannya, tajam pandangannya dan wajahnya berseri. Ada ulama mentafsirkan pertemuan dua laut yang dimaksudkan itu ialah bertemunya air tawar dan air masin. Jika benarlah begitu, berkemungkinan besar di sinilah tempatnya di mana Sungai Nil bertemu dengan Laut Mediterranean. Nabi Musa meminta Nabi Khadir alaihissalam menasihatinya.
dan inilah antara nasihat baginda. Manusia dilarang berlaku sombong dengan ilmu di dadanya kerana mungkin orang lain lebih berpengetahuan. Ilmu pengetahuan yang dituntut adalah untuk diamalkan dan bukan untuk diteorikan. Allah memuliakan orang yang berilmu dan proses menuntut ilmu berterusan sehingga ke akhir hayat manusia. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berjuang fi sabilillah hingga kembali. Daripada kisah Nabi Musa AS pula, boleh disimpulkan beberapa pengajaran. Musibah dan kesengsaraan yang menimpa ke atas manusia hendaklah diterima dengan perasaan rela, kerana ia mungkin akan membawa kebaikan. Nabi Musa AS yang keluar dari Mesir menempuh pelbagai kesengsaraan dan penderitaan. Perpindahan baginda dari Mesir ke Palestin membawa kebaikan kepada kaumnya dan menyelamatkan mereka daripada penghapusan etnik yang dilakukan oleh Fir'aun. Cendekiawan berkata, manusia yang bijak mempelajari sejarah untuk membina masa depan yang lebih baik. Allah tidak membezakan warna kulit maupun bangsa. Semoga episod Jejak-Jejak Rasul pada hari ini sama-sama memberikan kita kesedaran bagaimana hebatnya perjuangan para anbiya dalam usaha mengembangkan agama Allah hingga ke seluruh alam. Sehingga bertemu lagi di lain episod. Assalamualaikum. You go now?